Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال سهلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التقويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين والإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah, majlis dengan penuh keberkahan, majlis yang dipanggil majlis taman-taman ahli syurga. Moga-moga kita tergolong menjadi golongan ahli-ahli syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dengan tajuknya jangan biarkan syaitan menguasai diri. Syaitan bergerak dalam tubuh badan kita seperti aliran darah yang bergerak begitu pantas. Mereka mampu menjala ke seluruh pelosok tubuh badan kita bagi mencari di mana letaknya titik kelemahan serta mencari apakah yang mampu menggugat iman dan takwa seseorang. Maklumat dari hasil korekan mereka itu begitu penting kerana dari titik itu nanti mereka akan gunakan sebagai pintu masuk bagi menyerang keimanan manusia. Tetapi tidak ada apa yang dapat disembunyikan, syaitan akan terus mencari punca kelemahan manusia sekiranya dalam diri seorang ada sifat tamak dan gilakan harta. Apabila kelemahan ini berjaya dibongkar oleh mereka, maka pasti pelbagai cubaan dan ujian dalam bentuk harta akan hadir dalam diri kita. Maka inilah yang dikatakan bagaimana syaitan itu akan mula masuk ke dalam hati kita, ke dalam tubuh badan kita. Ibaratnya seperti aliran darah, sangat cepat. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam beberapa ayat-ayat yang dikeluarkan ataupun hadis yang diberikan, bagaimana yang dikatakan sebagai satu perumpamaan dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Malah ianya dianggap syurga bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi dunia ini dia sangat licik. Sesuatu benda yang kita perlu lalui tetapi tidak mampu kita genggamkan. Kerana apa yang kita genggamkan itu akhirnya akan kita lepaskan juga. Kecuali yang dikatakan diletakkan dalam hati kita, iman, takwa, kebaikan, yang ada dekat dalam hati kita ini yang menjadi sebagai satu tempat, menjadi satu yang dipanggil bersifat keimanan, mempercayai bahawa semuanya itu adalah yang kita anggap semuanya datang daripada Allah seluruhnya. Inilah yang dikatakan bahawa itulah hakikat. Di dalam perjalanan hakikat, kita kena lalui jalan hidup di atas dunia. Kita kena bergerak sebagai seorang manusia. Kalau kita diposisikan sebagai seorang isteri, isteri kepada suami kita. Diposisikan sebagai seorang ibu, ibu kepada anak-anak kita, menantu-menantu kita. Kalau diposisikan sebagai seorang sahabat, berjiran tetangga, diposisikan sebagai seorang pekerja, apakah pekerjaan kita, maka semuanya itu dalam konteks ibadah.
Tapi bila mana syaitan ini dapat mengetahui akan kelemahan diri seseorang manusia itu, maka ia akan terus korek dan menjadikan kelemahan kita itu sebagai menggugat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap orang ini kelemahannya berbeza-beza. Ada orang yang lemah dengan cinta, cinta manusia. Ada orang yang diuji dengan lemahnya terhadap pangkat dan darjat. Ada orang yang lemahnya terhadap harta. Macam-macam kelemahannya. Ada orang dia tak kisah pun kalau tak dapat pangkat. Tapi ada separuh orang, tak boleh. Mesti ada pangkat. Begitulah juga titik kelemahan manusia terletak pada kegilaan pangkat dan darjat, maka manusia itu akan terus digoda dengan pelbagai ujian dan dugaan dalam hidup. Kesannya apa? Kita dapat saksikan seseorang itu sanggup melakukan apa sahaja. Dia nak dapatkan sesuatu itu sehingga dia menolak perkara yang hak dan batil. Janji puas hal nafsu dia. Maksudnya begitu. Tak kiralah apa pun. Sehingga kadang-kadang kita takut dan juga runsing. Sifat-sifat Allah itu mula kita menjadikan sebagai satu ungkapan-ungkapan kita. Contoh sifat Allah. Sifat Allah ini dialah yang maha hebat. Maka kita kena sedar sifat diri kita ini adalah yang serba-serbi penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka kita kadang-kadang melampaui batas dengan mengatakan bahawa kita mampu memberikan kesempurnaan terhadap apa yang kita akan lakukan. Ini seringlah berlaku untuk memenuhi cita-cita dan sasaran kejayaan kita. Memenuhi pangkat dan darjat yang kita inginkan. Pelbagai janji-janji yang kita lemparkan sedangkan kita tidak mampu melunaskan janji tersebut. Sehingga kadang-kadang tertinggalnya atau terlupanya kita dalam mengungkap ungkapan insya-Allah. Sebab kerana terlalu yakinnya kita dengan pangkat dan darjat yang diberikan kepada kita itu, maka kita kata, tak apa, jangan risau, saya boleh buat. Saya boleh bagi, saya boleh ubah. Itulah yang dikatakan dengan janji-janji yang mula menjadikan satu kelemahan dalam diri kita apabila syaitan mula menguasai. Maka kita tahulah kita ni lemah tang mana. Nak kita tahu kelemahan seseorang manusia itu pada nafsu yang sentiasa membuat pada wanita. Sekiranya titik kelemahan itulah, maka dia akan digoda dengan apa? Dengan ramai wanita-wanita akan hadir di hadapannya. Contohnya dengan kita kata pantang yang dahi licin sikit. Maka dia uji. Sebab lemahnya dia dengan kaum wanita. Dia sanggup mengetepikan imannya, agamanya semata-mata bagi memuaskan nafsunya. Maka timbullah kesan daripada itu berkenaan dengan pengzinaan. Apa lagi? Bila nafsu berleluasa, sumbang mahram berlaku. Jadilah iaitu perkara-perkara yang tidak diingini. Yang kita kadang-kadang menolak agama dalam konteks-konteks yang hari ini mereka ingin mengendengahkan hak-hak asasi manusia yang bersifat kepada pluralism. Contohnya kan. Ataupun apa-apa sahaja yang ingin kita tengahkan kepada sesuatu perkara yang kita rasa benda itu adalah hak asasi manusia. Sedangkan ianya bercanggah kepada agama Islam itu sendiri. Maka sekiranya titik kelemahan manusia terletak terhadap kesukaannya perkara yang ke iblis ni dia tahu. Dia akan goda kita dengan perkara yang melalaikan kita. Apa benda? Apa yang kita suka? Contohnya kita suka kalau kaum wanita ni shopping-shopping contoh kan. Maka dia akan perhindahkan sesuatu sale-sale, shopping-shopping ataupun tempat-tempat yang viral. Diperindahkan untuk kita dibuat-buatkan nafsu untuk pergi. Maka kalau kita tengok kesannya terhadap seseorang itu, dia tinggalkan amal ibadah yang wajib. Bukan sahaja yang sunat, wajib pun dia tinggalkan. Sehingga dia tidak ada rasa apa-apa rasa yang bersalah. Bagaimana caranya? Contohnya dia suka menonton wayang kan? Dia tak kira dah pukul berapa dia masuk, pukul berapa dia keluar. Itu antara salah satu contoh. Ataupun dia suka sangat berfoya-foya terhadap sesuatu yang diinginkan. Dia tak kira dah waktu. Sehingga dia meninggalkan perkara-perkara wajib.
Bukan kata sunat, tetapi wajib juga ditinggalkan. Kesan daripada titik-titik kelemahan kita yang telah diketahui dan diintai lalu dikorek oleh iblis laknatullah. Maka dia akan uji kita dengan kelemahan kita. Ada orang yang lemah dengan anak, maka diujikan dengan anak-anak kita. Ada orang yang diuji dengan apa lagi? Macam-macam. Kita je tahu kelemahan akan diri kita. Ada orang dia tak kisah tak ada pangkat tapi jangan tak ada duit. Ada orang dia tak ada, tak apa tak ada duit tapi jangan tak ada pangkat. Macam-macam. Maka mengapa umat Nabi Adam alaihissalam di penghujung zaman ini sentiasa ianya bergelumang dengan riba, bergelumang dengan rasuah ataupun pelbagai kesalahan-kesalahan lain yang berpunca daripada harta, berpunca daripada wang keuangan. Kenapa? Mereka sanggup bunuh-membunuh ni. Mereka sanggup menurutkan nafsu hingga meragut nyawa orang lain. Mereka sanggup memenuhi masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Kerana syaitan itu tahu itulah kelemahan manusia tersebut. Lemahnya kita. Maka syaitan ni dia buat apa? Mudahlah dia nak memperdayakan kita dengan perkara-perkara simple. Contohnya dalam konteks perkauman ataupun hubungan siapa? Ahli keluarga, jiran, tetangga. Tambah-tambah dengan sekarang hari ini dengan kita panggil kehidupan di Malaysia ni dengan warna-warni langsir yang sedang dipasang-pasangkan di tiang-tiang. Bukan kata tiang bendera, tiang pagar pun dia pasang, tiang lampu pun dia pasang, tiang segala tiang lah. Yang selama ini kita nampak tidak adalah pakaian-pakaiannya, hari ni semua berlangsir lah maksudnya. Tetapi dengan sebab-sebab begitu, akhirnya dia atas kita panggil benda-benda simple je, kita kadang-kadang boleh jadi pecah belah. Contohnya macam kita punya ceramah pagi tadi tu kan. Di mana kadang-kadang isu-isu sikit je kan. Buat masa sekarang ni tak ada isu-isu melibatkan warna-warna tema sebab sering disalah anggap dan disalah tafsirkan oleh segolongan mereka-mereka ini yang terlalu sangat taksub ataupun terlalu sangat ekstrim dalam penglibatan apa? Pasca kehidupan hari ini terhadap ekstrim terhadap warna. Maka hari ini kita ambil je lah warna yang mudah iaitu hitam je semua supaya tidak ada isu-isu. Sampai ke tahap itu. Kita ini mudah dipecah belahkan. Kerana apa? Lemah ni kita. Maka jangan pernah membiarkan diri kita yang diciptakan elok oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dikuasai oleh iblis laknatullah. Sebab syaitan tidak berupaya menguasai diri manusia sekiranya manusia tidak membuka jalan kepada mereka. Dia tak boleh kuasai diri kita kalau kita tak buka. Semuanya bermula daripada mana? Diri kita sendiri. Kuatkan iman kita, jauhi penyakit hati yang penuh dengan nafsu terhadap dunia, tinggalkan semuanya itu. Kita tahu nafsu kita suka kat mana. Kita tahu, kita je tahu. Kadang-kadang nafsu kita ini suka berjalan. Nafsu kita suka rehat-rehat. Nafsu kita ini suka makan-makan. Maka kita tahu semuanya. Nafsu kita suka, kitalah paling cantik di antara yang tercantik. Contoh. Kitalah yang nak paling glamour di antara yang glamour. Orang siap mungkin setengah jam, kita 3 jam, 3 hari sebelum pergi dah nak bersiap supaya glamour di antara yang terglamour. Kalau orang lebih lain glamour, marah, kecil hati. Kita bukanlah peringkat begitu. Maka bersifat berlapang dada. Dan hilangkan segala prasangka-prasangka yang kita bina sendiri. Hatta prasangka kadang-kadang kita kata, betul dah sangkaan aku ni. Aku dah agak dah. Kita buang. Kerana ianya itu semua membawa kepada perkara yang membawa keburukan. Apa salahnya untuk kita berlapang dada? Apa salahnya untuk kita mengalah? Apa salahnya untuk kita berundur seketika demi memberikan keharmonian terhadap alam sejagat? Alam dunia, hatta dalam persahabatan, apa lagi? Hatta dekat dalam perkauman, kelestarian, kelestarian, keharmonian di antara AJK-AJK-nya. Inilah semua yang kita sedang bawa diri kita.
Maka ini diberi tajuk nasihat buat hati. Hati kita ini adalah untuk merenung. Merenung akan diri kita, bukan merenung akan orang. Cuma kita boleh mengambil sedikit muhasabah terhadap apa yang berlaku di keadaan sekeliling untuk kita renung diri kita. Akhirnya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Akhirnya memanjatkan rasa keimanan kita pada Allah. Itu bolehlah. Tetapi bukanlah kita nak buat memandang sesuatu yang berada di hadapan kita sebagai satu peluang, di mana iblis ini akan terus menyesatkan kita, akan terus memberikan ujian dan cabaran dalam hidup kita. Waktu kita salah ke iblis. Hidup kita ini hakikatnya sedang berperang dengan diri kita sendiri. Kita buat baik ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri juga kita tidak pernah lihat melalui mata kasar kita. Namun jauh daripada sudut kerohanian kita, kita pernah bertemu dengannya di alam syurga, di alam roh, dan mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah alastu bi rabbikum. Lalu kita menjawab qalu bala syahidna. Maka di situlah terpakainya kerohanian kita yang selama ini pernah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang dipakaikan dengan pakaian jasad. Jasad yang penuh dengan kegelapan, yang bersifat tanah yang lahir daripada dunia. Maka jasad ini akan kembali dengan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi yang bersarang dalam diri kita hari ini adalah dunia inilah. Yang menjadi titik kekang pada kita untuk kita ini sentiasa mengejar dunia. Sentiasa ingin dapat yang terbaik di antara yang terbaik. Sentiasa ingin mendapat perhatian di antara segala perhatian. Sehingga kita terlupa akan mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan modus operandi kehidupan kita ini adalah untuk memuaskan nafsu kita. Nafsu bagaimana? Apa yang saya dapat kalau saya buat macam ni? Apa faedahnya kalau saya buat macam ni? Hatta dalam beramal, apa fadilatnya kalau saya buat begini? Pantang. Orang kata kan? Nak sesuatu bukan kerana ikhlas pada Allah. Namun hati kita inilah yang mula Allah akan suluk. Allah akan lihat. Itulah perjalanan kita. Maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar jauhkan kita daripada bisikan syaitan yang durjana. Sehingga berlaku dekat dalam diri kita ini yang tidak didengar oleh sesiapa pun, yang kita kadang-kadang tak dengar melalui telinga yang jasad ni, kita dengar sebagai apa? Ada dua pertelingkahan yang sedang berlaku di bahagian dalaman kita. Satu nak buat baik, yang satu tak nak buat baik. Ada satu tu kata itu adalah bisikan nafsu. Ada satu kata ini bisikan iblis. Ada satu kata ini adalah hidayah Allah. Ada yang satu kata ini bisikan malaikat. Maka itulah cabaran dan ujian dalam hidup kita hari ini. Untuk mengikhlaskan peribadatan kita ini adalah dengan memperbanyakkan kita merenung akan tujuan hidup kita. Asal hidup kita. Untuk kita renung. Ke mana akhirnya kita akan pergi? Amal kita ini. Yang kita paling takut adalah amal yang Allah tolak. Maka minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kau terimalah amal kami. Minta pada Allah. Jangan kau berikan kepada amal kepada kami, ini adalah amalan yang ditolak. Allah renyuh amalan kita, campak ke muka kita. Kita rasa kita ni dah ada amalan yang sangat banyak. Rasa sedekah kita banyak sangat. Kita rasa dengan solat kita, dengan zikir kita itu, bacaan Quran kita tu dah bagus di kalangan yang terbagus di dunia. Tetapi kita lupa, kita heret beg yang besar, kita persembahkan di hadapan Allah, lantas kita buka segala beg itu kosong. Wa na'udzubillah min zalik. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita kena renung diri kita. Kita bukan nak kejar sesuatu amalan itu adalah untuk membanggakan diri kita. Kita nak saat akhir hidup kita ini, Allah redha ke atas diri kita. Tu je kita nak. Sebab tu lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah. Aku redha di atas agamaku. Aku redha engkau Tuhan kami, ya Allah.
Redha dan restu Allah itu lebih daripada segala-galanya. Maka di situlah manusia mempunyai kelemahan yang berbeza. Dia tak sama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam orang ni, dia tak boleh kalau macam ni. Dia tak, orang kata bahasa kita tak gu. Dia tak gu kalau golongan-golongan ilmuwan, dia tak gu pula dengan golongan ilmuwan ni. Dia nak lebih. Golongan-golongan bangsawan dia macam ni pula. Golongan-golongan usahawan begini pula. Golongan-golongan sawan macam ni pula. Maksudnya kan. Yang sentiasa orang kata apa yang kau buat ni, kau dapat apa ni? Kau buat sesuatu ni, kau dapat apa? Kami buat ni sebenarnya sebab kami suka. Tak masalah, kau dapat apa? Dia tanya pula kita. Dia pula pelik bagi kita. Bukan kita pelik, dia lagi pelik. Tak payah, dia kata. Mereka ini tidak beriman kepada Allah. Mereka ini bukan kata tidak beriman. Mereka ragu-ragu di atas rezeki Allah. Belum pergi buat kerja, tanya berapa gaji. Contohlah kan. Tak boleh lah Ustazah, 4 gaji ni kita kena clear sini dulu Ustazah. Betul lah, itu daripada hukum syariat. Tetapi bagi golongan-golongan yang beriman kepada Allah ini, insya-Allah mereka tidak akan mengkhianati di antara satu dengan yang lain. Kerana tujuan hidup mereka kerana nak dapat redha Allah. Buat apa-apa redha Allah dulu, letak yang pertama. Bukan kalau aku buat macam ni dapat macam ni. Dia sentiasa untuk kita panggil take advantage. Bahasa Jawa pula kan. Terhadap sesuatu. Maka di situlah berlaku pencanggahan-pencanggahan dalam keadaan diri kita sendiri. Hati yang sakit. Kalau kaum wanita ni bila hatinya sakit, tidak terzahir melalui jasad, tak apa. Dahlah hati sakit, akhirnya melibatkan kepada kesihatan jasad. Timbulnya perkara-perkara anxiety, depression, apa lagi? Itu perempuan lah. Atas kesan daripada apa? Ketidaktentraman hati. Dia panik. Dia panik. Dia tak boleh. Ada masalah kat hati. Kena renung balik. Kan? Dalam keadaan yang terlalu macam kelang kabut sangat. Itu penyakit. Dan lebih ekstrim lagi, malah lebih teruk, dia mengakibatkan kepada kesakitan jasad. Teruk sangat sakit jantung lah. Contoh. Dah kena sakit jantung. Bila sakit jantung, dah terlibat, dia pergi kepada apa lagi? Mula sakit jantung. Dia kadang-kadang kita panggil perkataan 3 serangkai. Sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Adik-beradik. Itu pada peringkat jasad. Dia dah pergi berjangkit. Maka apabila si fulan lemah dengan harta, maka dibisikkan dengan harta. Harta tu datang je sentiasa. Sebab itu yang dicari. Betul tak? Perasan tak? Kalau contohlah, kalau orang cari uban dekat kepala kan, dia fokus tau. Uban tu dia terselit-selit di antara rambut-rambut yang hitam. Lainlah kalau semua dah hitam, dah putih tu tak payahlah cari uban lagi dah. Contoh kan, tak payah mengada-ngada nak pergi cari uban. Cari apa tu cik? Cari uban. Sedangkan putih dah semua rambutnya. Maksudnya, bila orang yang ada rambut tu, rambutnya hitam, kemudian dia sibuk nak cari uban. Kita tak nampak tapi dia cari. Akhirnya jumpa. Maka begitulah dengan kelemahan diri kita. Bila kita lemah dengan harta, harta tu datang. Dan terus menguji. Apabila tidak iman yang kuat, maka tenggelamlah dengan harta. Tu yang kena tipu. Skim cepat kaya. Sebab nak cepat kaya ni pasal lah tu kaya sungguh. Kan? Maksudnya, pelaburan. Takkah menjadi sesuatu perkara yang pelik dalam hidup kita? Labur RM10 dapat RM1,000. Tak pelik ke? Ini skim bagus punya, bagus. Habis buat apa cik? Tak payah buat apa-apa je, kita bagi, nanti dia bagilah kita. Kenalah diyakini dengan akal. Akal ni kena fikir macam mana datang duit tu. Macam mana tiba-tiba duit tu boleh beranak tanpa aku buat apa-apa. Maksudnya. Kalau kita laburkan kepada sesuatu benda yang dikatakan patuh syariah, ada akadnya. Begitulah. Maka kalau si fulan bin si fulan ini rakus dengan harta, maka dia akan dirayu dengan harta benda. Kan? Ibarat macam diperindahkan. Kita pun nafsu membuat nak. Dia bagi hawa dulu baru nafsu.
Maka tugas kita membina kekuatan dalam diri. Jangan biarkan titik kelemahan begini ada dalam diri. Jangan gilakan harta yang haram. Jangan membiarkan kita kejar tahta dengan cara dunia ini. Bertanggungjawablah ke atas diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda-benda ini adalah menjadi satu, dia panggil satu titik tolak dalam hidup kita yang menjadi satu kebiasaan.